Okey. Okey, ada yang tak faham. Okey, baik gini. Sebenarnya, okey, kalau kita lihat di sini, okey, kita tahu bahawa, okey, uh, kita tengok satu-satu ya. Baik, di sini, okey, yang akan diberi kebiasaannya adalah, okey, untuk sesuatu proses pengeluaran, kita perlukan input tetap dan input berubah, betul? Dan ini adalah input tetap, iaitu tanah, dan input berubah. So, bila ada tanah, input tetap ini akan terus, memang kuantiti dia tak berubah. Memang tak berubah. Tetapi input berubah ini dia boleh ditambah. Okey, daripada satu pekerja, dua pekerja, tiga pekerja, sampailah kepada 10 pekerja. So, boleh ditambah. Dan kita tahu bahawa semakin bertambah para pekerja ini, okay, sampai 10 orang buruh, maka jumlah keluaran, maknanya total produk juga akan bertambah daripada 6, 14, 24, 32, 37 sampailah satu tahap dia semakin berkurangan. So dia sampai maksimum kat sini maksimum, kemudian yang ini berkurangan. Okey, berkurangan. Kenapa ya cikgu? Okey, kerana we deal with human. Maknanya kita berurusan dengan buruh. Buruh ni manusia. Bila buruh ni manusia, okey, sifat manusia, okey, kalau kita tengok sifat manusia apabila dia satu atau dua atau tiga orang, okey, okey, tak. Sebenarnya jumlah keluaran ini dia akan beri. Biasanya jumlah keluaran ini memang akan diberi dalam soalan. Okey, tiga perkara ini memang selalu akan diberi. Ini memang selalu akan diberi. Dah beri siap-siap. Tetapi yang kadang-kadang dia tak bagi ialah yang ini. Okey, keluaran purata dan keluaran marginal ini dia tak bagi. Sebab dia minta kamu cari. Kadang-kadang dia tak minta cari semua. Kadang-kadang dia minta cari yang ini saja. Contohnya, okey, dia minta yang ini, kemudian dia minta yang ini. Okey. So macam tu. So soalan kata apa tahu? Okey. Katakan sini adalah X. Okey. Sini adalah X. Okey, sini X dan sini adalah Y. Okey. So sila cari X dan sila cari Y. Soalan selalu macam tu. Jadi cara untuk mencari X dengan mencari Y ni kena tahu. Maknanya cara untuk mencari keluaran purata dan cara untuk mencari keluaran marginal kamu kena tahu. Okay. Macam nak kira jumlah keluaran tu cikgu. Jumlah keluaran ni tak perlu nak dikira. Okay. Dia memang dah bagi. Dalam soalan dia memang dah bagi soalan-soalan ini. Okay. Tiga perkara ini memang dah bagi. Okay. Input tetap, input berubah, jumlah keluaran memang dah bagi siap-siap. Cuma yang dia tak bagi biasanya adalah keluaran purata atau keluaran marginal. Jadi, okey, kamu kena cari contohnya X dan juga Y. Jadi dalam kes ini kalau kamu nak cari X, kamu kena tahu macam mana nak cari X. So nak cari X ni keluaran purata. Macam mana keluaran purata? Nak cari dia adalah mudah saja, iaitu kalau nak cari dia adalah sekejap. Cikgu nak padam dulu. Okey. Baik, nak cari dia adalah kita tahu bahawa nak cari dia adalah yang ini dibahagikan. Dibahagikan yang ini. Maknanya 32 bahagi 4. So bila 32 bahagi 4, maka kamu akan dapat 8. Betul tak? So kamu boleh isi kat sini, jawapannya adalah 8. Begitu. Kemudian satu lagi soalan biasanya akan tanya tentang keluaran marginal. So nak cari keluaran marginal macam mana cara dia? Okey, caranya adalah kita tengok sebelah sini, yang ini tolakkan dengan yang atas ini, bahagikan dengan yang ini, tolakkan dengan yang ini. Maknanya kamu akan dapat iaitu 44, alamak besarnya, 56 ni. Okey. Baik. Okey, iaitu kamu akan dapat 44.
okey, tolakkan dengan 41, okey, 41 dibahagikan dengan okey 7 tolak 6. Jadi bermakna jawapannya adalah 3 kan? 3 bagi 1 kan? So jawapannya adalah 3. So itu kaedah dia. So bila dapat 3 tu, maka kamu kena isikan di dalam ruangan yang diberi itu, ruangan ini, iaitu kamu kena jawab jawapannya adalah 3. So Y adalah 3. Itu je. So kamu jangan bimbang tentang tentang ni tentang input tetap, input berubah, jumlah keluaran tak perlu bimbang pasal dia memang bagi. Dia memang bagi. Yang selalu kena cari adalah jumlah keluaran purata dan juga keluaran marginal. Boleh faham? Boleh faham yang lain-lain? Boleh faham Ya, betul. Sebenarnya keluaran kalau dalam kos sama juga Kalau kamu perhatikan dia sama je sebenarnya. Sama sebenarnya. Iaitu kalau dalam hari itu kita belajar kos, sama juga. Iaitu sama juga, iaitu berkaitan dengan kos berubah purata. Okey, cuma perbezaan dia adalah kos dan keluaran. So sama. Okey, kalau hari itu kita belajar, so yang input tetap dia akan wujud kos tetap. Kalau input berubah dia ada kos berubah. Kemudian kalau jumlah keluaran maknanya jumlah kos. Kemudian kalau keluaran purata hari itu kita belajar, so kita belajar kos purata. Dan satu lagi kos marginal. So sama. Konsep dia sama. Cuma unit yang berbeza. Kos untuk pengiraan duit. Kalau keluaran mengikut kiraan produk. Ataupun mengikut kiraan keluaran. Itu je beza dia. Boleh faham? Okay. So sebenarnya konsep yang sama tapi digunakan pada dua tempat yang berbeza, iaitu kos dan keluaran. Itu memudahkan kamu. Okay, boleh faham yang ini faham. Kos pengeluaran susah sikit. Okay, kos pengeluaran susah sikit okay, kos pengeluaran susah sikit ke? Kos pengeluaran yang ini. Nampak tak? Yang ini sama je sebenarnya. Sama. Okey, kebiasaannya nampak tak kos tetap? Kos tetap memang fix. 100, 100, 100, 100, 100, 100 kan? Tapi kos berubah, okey, dia semakin bertambah. Okey, macam tadilah. Okey, iaitu input berubah. Dia semakin bertambah, kos berubah So jumlah kos pun sama. Okey, semakin banyak jumlah kos berubah, semakin banyaklah jumlah kos buruk. So kebiasaannya sama juga. Dalam soalan dia akan berikan yang ini juga dulu. Ini dia bagi. Okey. Dia akan bagi ni. Kalau soalan tak bagi kos berubah dan kos jualan, boleh ke? Kos jualan jumlah kos. Okey. Dia sebenarnya paling penting, okey. Dia perlu berikan salah satu. Dia perlu beri dua. Contohnya okey, kalau kita lihat di sini sebagai contoh, selalunya dalam satu soalan, okey, sekejap cikgu akan cikgu padamkan lalu. Okey. Baik. Sebenarnya paling penting kalau dia nak bagi soalan, dia akan bagi soalan sama ada, okey, dia akan bagi soalan sama ada dia berikan ini ataupun ini. Okey, ini dengan ini salah satu, ataupun dia berikan ini dan ini salah satu. Ataupun diberikan ini dengan ini salah satu. Boleh mana-mana. Okey. Jadi dia boleh. Okey, baik, contohlah contoh. Katakanlah cikgu padamkan semua ni. Okey, cikgu padamkan semua ni. Okey, cikgu padamkan semua ini. Okey. Cikgu padamkan semua ini. Okey, cikgu padamkan semua ini. So, dengan padam ini, kamu boleh cari tak jumlah kos? Boleh tak cari jumlah kos? Boleh kan? Iaitu kos tetap campur dengan kos berubah, betul tak? Dapatlah jumlah kos, betul? Boleh, tak ada masalah. Betul? Okey. Ataupun
okey, kalau cikgu buat macam ni, kalau katakan cikgu padam yang ini, okey, cikgu padam yang ini, okey, kos berubah cikgu padam, okey, kos berubah cikgu padam, okey, kemudian, okey, kamu, okey, dikehendaki untuk mencari kos berubah, okey, maknanya kena buat apa? Jumlah kos ini kamu tolakkan dengan kos tetap, betul tak? 150 tolak 100 dapat 50. 195 tolak 100 dapat 95. 230 tolak 100 dapat 130. So dia akan berikan dua item daripada mana-mana ini. Dia akan berikan dua item daripada mana-mana ini. Kan? Tapi cikgu rasa dia tidak akan, soalan tidak akan berikan, okay, dia tak akan berikan yang ini tau. Dia tak akan padam kos tetap. Sebab apa? Sebab kalau dia padam, rugi. Sebab apa? Semua sama. Amount-nya semua sama. Okay? Kalau contohnya, okay, jumlah kos. Sila cari kos tetap. Kalau nak cari kos tetap, bermakna jumlah kos tolakkan dengan kos berubah. Kan? So, kalau jumlah kos tolak kos berubah, akan dapat samalah. 100 tolak 0, 100. 150 tolak 50, 100. 195 tolak 95, 100. 230 tolak 130, 100. Jadi, dia biasanya dia tak akan bagi, okay, untuk kira kos tetap. Biasanya dia minta untuk cari kos berubah dengan jumlah kos. Okey, baik. Kemudian, kadang-kadang ada soalan dia berikan begini tau. Okey, dia berikan ini, okey, dia berikan kos tetap, dia berikan kos berubah, kemudian okey, dia tak bagi yang ini. Okey, ini dia tak bagi. Kemudian dia juga tak bagi yang ini. Okey, dan juga tak bagi yang ini. Dan juga tak bagi yang ini. Dia tak bagi yang ini. Agak-agaknya boleh tak untuk menjawab soalan? Boleh. Jahat no soalan. Okey, jahat betul soalan macam ni. Tak adalah sampai tahap macam ni kan. Tak adalah sampai jahat sangat macam ni. Tak ada feel. Kan? Tapi, still kalau dia tak bagi empat-empat ini pun, kamu boleh jawab soalannya. Iaitu dengan cara apa? First of all, kamu kena cari, bila dah ada kos tetap, kos berubah, kamu kena cari ini dulu. Ini yang penting. Jumlah kos dulu penting. Selepas jumlah kos ini, baru kamu boleh start untuk kira kos purata. Why? Because kos purata adalah jumlah kos dibahagikan dengan unit. So, jumlah kos dibahagikan dengan jumlah output. So, itu okay, kamu akan dapat kos purata. Kos purata ialah jumlah kos bagikan dengan output ataupun unit. Macam tu. Okey. Kemudian kamu akan buat satu-satu. Buat satu-satu sampai bawah. Okey, bila dah buat satu-satu sampai bawah, okey, kemudian baru kamu cari seterusnya, iaitu apa? Cari tentang okey, kos marginal. Kos marginal pula kita tahu bahawa perubahan jumlah kos, ya, perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan jumlah output. Maknanya, okey, kamu dah dapat tadi, let's say kamu dah dapat jawapan jumlah kos tadi. Okey, jumlah kos semua dah dapat. So, apa yang kamu kena buat iaitu kamu kena cari kos marginal. So, sama juga. Kalau even marginal je, kamu gunakan formula yang tadi. Okey, formula yang tadi iaitu apa? Iaitu kita tahu bahawa kalau marginal, ini tolak ini, okey, dibahagikan dengan ini tolak ini. Okey, dibagikan tolak ini tolak ini, dapatlah di sini. Okey, dia macam tu. So, kemudian ini tolak ini pula, bahagikan dengan ini tolak ini. So, dapatlah yang ini seterusnya. Macam tu. Nampak tak? Jadi, dia pusing-pusing kat situ je. Dia pusing-pusing kat situ je. Nampak tak? Dia pusing-pusing kat situ je, Samuel. Jadi, okey, untuk mencari kos purata ke kos marginal ke kos berubah ke, dia based on keempat-empat ini. Ini penting, iaitu jumlah output,
kos tetap, kos berubah dan juga jumlah kos. Boleh faham? Okay. Alright. Okay. So Samuel dah dapat. Okay. Untuk page 10 kan, apa dia cuba sampaikan? Page 10. Yang mana satu? Yang DE ke ataupun titik penutupan firma operasi ni? Yang titik tu cikgu. Okey, yang titik penutupan operasi firma dalam jangka pendek. Okey. Baik. So sebenarnya yang ini dia nak bagi tahu tentang seandainya kalau kita lihat profit itu lebih banyak daripada P ni ialah profit. P ini ialah profit. Cikgu akan tulis kat sini P ialah profit. Kita kata profit lebih besar daripada kos berubah purata. Kos berubah purata iaitu kos berubah iaitu kos buruh secara puratanya. Kalau keuntungan lebih banyak daripada kos berubah purata, maka anda boleh meneruskan operasi syarikat itu. Maknanya kos berubah purata ni adalah kita kata kos pekerja. Kos pekerja. Pekerja secara purata. Jadi kalau kamu punya keuntungan lebih banyak daripada kos purata, maka kamu boleh meneruskan operasi. Tapi kalau kamu punya keuntungan, profit kamu sama dengan kos berubah purata, masih lagi boleh meneruskan operasi. Tapi kalau keuntungan kamu kurang daripada kos berubah purata, maknanya kos pekerja lagi mahal daripada keuntungan kamu, lebih baik berhentikan operasi. Itu sebenarnya. Dia nak mentionkan tu je. Maknanya dia nak cari kat mana, bilakah masanya kamu harus meneruskan operasi firma itu atau bila masa kamu patut berhenti dan tutup operasi firma itu. Iaitu apabila P lebih besar daripada AVC atau P equal to AVC, teruskan. Tapi kalau profit kamu kurang daripada AVC, berhentilah lagi baik. Kalau tidak, kamu akan mengalami kerugian yang besar. Jadi itu cara dia sebenarnya. Kalau kita lihat sini macam meneruskan operasi, jumlah hasil maknanya jumlah kamu punya kita kata sebagai income kamu ataupun kamu punya revenue kamu, jumlah hasil ini dapat menampung semua variable cost ataupun kos-kos buruh, buruh dan juga sebahagian daripada total cost, maknanya sebahagian daripada kos tetap lah sebenarnya. Sebahagian daripada kos tetap. So kalau teruskan operasi, kerugian yang ditanggung hanya setakat sebahagian daripada kos tetap itu. Kos tetap ni ialah mesin dan juga kilang. Itu sahaja kerugian yang kamu tanggung. Kalau kamu berhentikan operasi time-time ini, jumlah kerugian kamu lebih besar, iaitu kesemua total cost, iaitu kesemua kos berubah dan juga kos tetap kamu kena bayar. Jadi rugi lebih besar kalau berhenti setakat ini. Tapi kalau profit kamu sama seperti kos berubah purata ini, so hasil kamu dapat menampung semua kos berubah sahaja. So kos tetap tak dapat nak bayar. So pada keadaan ini boleh memilih, sama ada untuk meneruskan ataupun juga ataupun untuk menghentikan operasi itu. Sebab jumlah kerugian firma bagi kedua-dua situasi adalah sama besar, iaitu semua kos tetap. Maknanya kalau kamu nak meneruskan ke ataupun kamu nak berhentikan ke, kan, kedua-duanya sama besar kos dia, iaitu semua kos tetap. Semua kos tetap seperti sewa buruh, sewa dan juga sewa kilang dan mesin, semua kena bayar. Tapi kalau kamu profit kamu kurang daripada kos berubah purata,
So, kamu punya pendapatan memang dah tak dapat membayar gaji-gaji pekerja. Tak dapat bayar. Jadi, kalau firma teruskan juga operasi, kamu punya kerugian lagi besar sebab dia terkumpul. Bulan ni gaji pekerja tak dapat bayar, bulan depan gaji pekerja pun tak dapat bayar. So, kamu punya kerugian lebih besar. So, pada waktu ini, lebih baik firma hentikan operasinya untuk menanggung jumlah kos tetap sahaja. Macam itulah. Tapi kalau cikgu lah kan, fahami yang ini sahaja. Fahami yang atas ini sahaja. Iaitu apabila keuntungan ataupun profit lebih besar daripada kos berubah purata ataupun sama, teruskan operasi. Tapi kalau profit kurang daripada kos berubah purata, so lebih baik berhentikan operasi firma. Itu secara umumnya lah. Kalau kamu nak detailkan di sini, kamu akan kurang memahaminya. Macam tak dapat nak bayang. So, cuba fahami konsep itu sajalah. Okay. Anyway, soalan yang ini jarang keluar sebenarnya. Soalan tentang titik penutupan operasi ni jarang keluar. Jarang sangat keluar. So, ambil kefahaman sajalah. Jarang keluar. Alright. So, kita teruskanlah dengan ni dengan satu subtopik yang baru sebab yang ini sebenarnya tak ada apa sangat lah kan cikgu. Tak ada apa sangat lah. Kan. Kita akan teruskan dengan tak apa, itu nanti kita tengok soalan lah sebab kita kena tengok soalan sebenarnya ni. Alright. Konsep productivity. Ini part 4.2 iaitu subtopik yang baru, productivity dan externality. Externality ni kita dah bincangkan masa awal-awal bab 1 dulu kan, untuk ekonomi. Externality ni kamu belajar masa form 5 nanti. Masa form 5 Konsep productivity. Konsep productivity ni ialah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat dicapai melalui dua cara, iaitu untuk meningkatkan kuantiti input. Kuantiti input, dan satu lagi untuk meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input. Meningkatkan kecekapan input lah. Baik, apa beza dia? Secara umumnya kita belajar kan bahawa kalau kita macam form 4, kalau kita nak meningkatkan productivity ataupun kita nak meningkatkan jumlah keluaran tadi, total product, kita kena tambahkan input berubah, betul tak? Maknanya kita kena tambahkan buruh, betul? Semakin buruh bertambah, semakin banyak kuantiti yang akan bertambah, betul tak? Kan, semakin banyak input berubah, semakin banyaklah jumlah keluaran yang dihasilkan, betul? Kan, kita tengok tadi kan jadual tadi. So, itu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, maknanya makin banyak jumlah keluaran. Tapi satu lagi cara ialah meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input. Sebagai contoh lah, kita tengok tadi kan, kita tengok macam jadual tadi. Jadual yang ini tadi. Kalau kamu tengok, macam mana kita nak tengok, yang mana satukah, bilangan buruh yang manakah yang paling cekap? Yang paling cekap. So, kita tahu yang tahap yang paling cekap adalah yang ini. Daripada, iaitu tahap kedua ni. Daripada 8 ini, yang ini yang ini paling cekap. Yang paling cekap. Kenapa cikgu kata ini paling cekap? Sebab jumlah keluaran bertambah, tetapi setiap pekerja telah boleh keluarkan minimum 5 produk. Minimum 5 produk. Itu minimum. Maksimum diorang boleh buat sampai 8 produk. Tapi itu 4 orang. Meletihkanlah. Letih. Tapi kalau sini ini adalah tahap yang paling cekap. Paling best, bagus sebenarnya adalah yang ini 4 orang dapat keluarkan 8 unit setiap seorang. Kan bagus?
Kan 8 unit setiap seorang kan bagus kan? Tapi kalau 4 orang saja, unit produk jumlah keluaran cuma 32. Jadi tak banyak. Jadi kalau kita pilih yang 9, dia bagus. Sebab apa? Sebab yang 9 ini dia boleh keluarkan 46 unit. Okay, 46 unit. Tapi setiap seorang akan keluarkan 5 lah. Nampak tak? So ini kecekapan yang paling tinggi. Yang kita kata yang maksimum lah tahap kecekapan. Kemudian yang ini dah tak cekap dah. Yang 10 dah tak cekap. Sebab apa? Bila ada 10 orang, keluaran dah jadi 45. Apa hal makin berkurang? So ini dah tak cekap. Maknanya dah lebihan buruh. Lebihan buruh ini bermakna buruh yang ke-10 ni tak perlu pakai pun sebenarnya. Jadi perlu untuk meningkatkan kecekapan. Okay. Jadi itu cara untuk meningkatkan productivity. Kena faham yang itu ya. Untuk meningkatkan kecekapan. Jadi ada dua cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara. Okay. Meningkatkan kuantiti input, okay, ataupun meningkatkan kecekapan. Dan okay, kalau kita lihat cara kedua adalah berkaitan dengan konsep productivity. Iaitu productivity ni konsep apa? Iaitu negara mencapai pertumbuhan dengan menggunakan sumber yang sama atau kurang tetapi mampu untuk menghasilkan output yang lebih. So itu dipanggil productivity. Atau panggil produktif. Okey. Macam kalau kita kata, okey, kita tengok daripada sudut kemanusiaan, kita sudut kemanusiaan. Kamu tahu tak, kamu ada tak mak atau ayah kamu yang ada adik-beradik lebih daripada 6 atau 7 orang? Is there anyone here? Mak kamu ke, ayah kamu ke? Oh, adik-beradik ayah saya, adik-beradik mak saya ada 8 orang, ada 9 orang. Afiq, berapa orang Afiq? Mak ke ayah? Nampak? Afiq kata adik-beradik ayah dia 7 orang. Okey, yang lain-lain ada tak? Mak dengan ayah ke kan? Ayah cikgu, arwah ayah cikgu, adik-beradik dia ada 12. Okey, ada 12. Okey. 12 lah. Ramainya, ya ramainya. Even pakcik cikgu sendiri pun, okey, pakcik cikgu sendiri anak dia ada 14 orang. 14 anak dia 14 orang. Jadi daripada 2 orang, ibu dan ayah boleh menghasilkan 12 orang ataupun 7 orang ataupun 14 orang, itu dipanggil produktif. Nampak tak? Produktif maknanya boleh mencapai bilangan maksimum dengan sumber-sumber input yang minimum. Itu contoh. Lain macam contoh. Okey. Contoh zaman sekarang lain. Zaman sekarang ni kalau kita tengok kan, adik-beradik ada berapa? Contohnya, ni adik-beradik kamu berapa orang ni? Ada berapa orang adik-beradik kamu ni? Ni. Afiq berapa orang Afiq? 5. Idina berapa orang Idina? Samuel? Idina 3. Samuel, Sabita berapa orang adik-beradik? Samuel 3. Sikit je. Sabita. Shimir berapa Shimir adik-beradik? Dan juga Auni. Auni diam je ni. Okey, Sabita 2. Nampak tak? Bermakna, okey, mana yang lebih produktif? Maknanya mencapai kecekapan. Okey, orang tua-tua zaman dahulu ke orang tua-tua zaman sekarang? So anak sikit tak produktif? Tak produktif lah. Sebab apa? Anak sikit. Mak bapak 2 orang tapi boleh hasilkan anak 2 orang juga. Orang dulu, mak bapak 2 orang, anak 10, anak 12. Itu produktif. Dengan mak bapak saja boleh menghasilkan anak yang ramai. Baguslah tu. Produktif.
So itu konsep produktif, iaitu productivity, kecekapan menggunakan sumber yang ada. Okey, menggunakan sumber yang ada. Ini contoh supaya kamu faham konsep. Oh, produktif ni maknanya boleh menghasilkan kuantiti yang maksimum menggunakan sumber-sumber yang minimum. Tu produktif. Okey. Okey, Syimil tak jawab. Okey, Auni tak jawab. Dua-dua kantoi tak ada dalam kelas ni. Ah, mana korang dua orang ni? Okey, tak menjawab ni kantoi. Okey, baik. Kita teruskan. Rahsia. Amboi, rahsia. Okey. Auni ni diam je ni, Auni. Okey, baik. Kita lihat di sini. Productivity atau daya pengeluaran ialah keupayaan untuk meningkatkan dua orang cikgu baru nak jawab Oni Oni kantoi. Okey, baik. Tak apa. Baik, kalau kita lihat sekejap sebelum itulah nak tanyalah. Okey, sekadar pertanyaan lah kalau kamu kahwin nanti kamu nak anak berapa orang? Cuba bagi nombor dekat group chat. Kalau kamu kahwin nanti kamu nak berapa orang anak? Kalau lah, just kalau lah. Okey, Dina Sofia kata 2 atau 3, Afiq kata tak tahulah. Apakah soalannya? Soalannya berapa orang anak yang kamu nak? Yang kamu imagine kan? Pada masa depan kalau kamu kahwin nanti. Okey. Okey, Afiq, hati-hati ya. Biasanya orang kata tak tahulah tu, biasanya yang itulah anak ramai. Okey. Biasanya anak 6, 7. Orang dulu kalau setakat anak berapa? 6. Dia kata apa? 6 6 gurau dia tu. Gurau-gurau 6 dia kata 6 orang je. Tu gurau-gurau. Bergurau saja dah 6 orang. Belum serius. Kalau serius mau 10 ke 12 orang. Gurau-gurau. Okey. Baik. So okey, itu kena hati-hati ya. Ya. Okey. So kita lihat di sini. Okey, productivity. Ini bermaksud productivity, fungsi productivity. Apakah fungsi dia? Iaitu untuk mengukur kecekapan. Okey, untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input. Seperti tenaga buruh, teknologi, peralatan, sistem dan pengurusan untuk mengukur berapa cekap sesuatu input itu. Kecekapan sesuatu input itu. Dan kemudian yang kedua fungsi produktiviti ini adalah untuk menjelaskan perhubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. So itu menjelaskan perhubungan. Itu dipanggil productivity. Okay, productivity. So rumus pengukuran. Okay, untuk mengukur productivity, dia punya rumus dia ataupun dia punya kita kata method dia adalah output dibahagikan dengan input. Output bahagi dengan input. So itu untuk mengukur berapa produktivitinya. Okay. Jadi kepentingan produktiviti ini dapat dijelaskan dalam rajah berikut iaitu kita akan lihat tentang peningkatan produktiviti adalah dengan cara peningkatan output. Jadi peningkatan output akan membawa kepada peningkatan keuntungan. Peningkatan keuntungan atau daya saing firma. Kemudian akan berlaku peningkatan upah pekerja dan juga akan meningkatkan pendapatan negara serta juga akan menyebabkan peningkatan taraf hidup rakyat. So sebab itu pentingnya peningkatan produktiviti. Produktiviti. So faktor apa yang menyebabkan kecekapan? Okey, baik. Okey, cerita pasal kecekapan. Okey, baru-baru ini ada seorang parents call cikgu. Dia kata, "Cikgu, anak saya
saya telah hantar kepada salah seorang guru sejarah yang famous satu Malaysia. Dia kata dia adalah guru sejarah nombor satu famous di Malaysia. Jadi saya hantar anak saya masuk kelas sejarah online dia. Okay, dan pelajar dia ada 175 orang. But at that time dia ada 300 orang pelajar. Okay, selepas after 2 sesi dengan cikgu itu, saya tarik anak saya keluar daripada kelas dia. Okay, cikgu tanya kenapa? Kerana dia tidak dapat memberikan kecekapan yang tinggi. Bila pelajar terlalu ramai, dia tak dapat entertain satu-satu, tak dapat menjawab soalan-soalan pelajar satu persatu. Jadi dia hilang kecekapan. Nampak tak? Jadi bila terlalu ramai, dia tak mampu nak menjawab soalan-soalan daripada para pelajar. Jadi ini telah menjejaskan kualiti pelajar itu. Jadi sebab itu saya tarik anak saya keluar dan masuk kelas cikgu. Okey, baik. Kelas cikgu memang tak ramai lah, kan? Betul, betul, betul. Macam sekarang ni banyak orang komplain macam adalah yang apa plus tu kan, plus so cikgu tak boleh sebut nama, tak boleh sebut nama okey, adalah tuition center online tu yang plus tu kan. Oh, dia orang kata satu Malaysia, cikgu baru-baru ni pergi Penang, on the way balik Penang, dia ada dia punya board tau, dia punya papan iklan sepanjang highway, muka yang sama pula tu. Satu. Dahsyatlah dia ni. Famous satu Malaysia. Kan? Betul, satu Malaysia. Tapi bila cikgu tanya pelajar-pelajar yang dah masuk kelas dia orang, dia cakap apa? Cikgu, sebenarnya saya tak faham cikgu. Sebab laju sangat. Kemudian bila saya bertanya, dia takkan jawab punya cikgu. Sebab dia punya soalan tu memang chatting room dia tu memang laju cikgu. Ya ke? Okay. So, cikgu tak boleh nak komplain apa-apa lah kan. Okay. Sebab in the end, guru-guru itu pun cikgu tahu. Dia orang tak jawab. Sebab laju sangat dan terlalu ramai. Bila terlalu ramai tu, so kualiti dia akan hilang. Ya. So, kena ingat bahawa kita kena mementingkan kualiti, dia bukan kuantiti. Kan? Kualiti itu penting. Okay? Baik. Yang mana satu cikgu? Itu korang tahu-tahu sendirilah, tak baik memburukkan nama. Kamu faham sendiri, sudahlah. Alright. Kita lihat, faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti. Iaitu produktiviti sesebuah organisasi atau industri dipengaruhi oleh faktor-faktor berkaitan dengan 4 faktor pengeluaran, iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan. Ini yang sangat penting dan secara khususnya faktor tersebut boleh dihuraikan seperti ini, iaitu tenaga manusia, sistem dan prosedur dia, struktur organisasinya, kemudian gaya kepimpinannya, persekitaran kerjanya, bahan-bahannya, teknologinya dan juga kelengkapan modal. Jadi kalau kita tengok betul-betul, tenaga manusia sebenarnya termasuk dalam apa? Termasuk dalam buruh, ya. Sistem dan prosedur, kemudian struktur organisasi, gaya kepimpinan, ini sebenarnya adalah merujuk kepada usahawan. Betul tak? Usahawan. Ya. Persekitaran kerja, ini adalah tanah, merujuk kepada suasana kilang tempat kerja, itu tanah. Itu tanah T. Kemudian bahan-bahan dan teknologi serta kelengkapan modal, ini semua adalah modal. Nampak tak? So kita boleh pendekkan rupanya. Dia tentang buruh, tanah, buruh, usahawan, tanah dan modal. Sama lah. Nampak tak? Buruh tu tenaga manusia, usahawan tu ialah usahawan yang buat sistem kan dan prosedur-prosedur firma, betul? Kemudian usahawan yang buat struktur organisasi syarikat itu.
usahawan lah yang akan implement gaya kepimpinan dia. So itu usahawan. Kemudian kalau persekitaran kerja itu adalah merujuk kepada kawasan iaitu tanah. Kemudian bahan-bahan mentah, teknologi yang nak digunakan, kelengkapan modal itu semua termasuk dalam modal. Jadi itulah huraian bagi faktor-faktor faktor pengeluaran itu tadi. Dan inilah yang penting untuk meningkatkan produktiviti. Okay, produktiviti. Right. Baik. So kita akan pergi kepada satu-satu dulu. Okay. Kita lihat faktor tenaga manusia. Okay. Okay. Untuk meningkatkan kecekapan, untuk meningkatkan produktiviti, okay, ini cadangan dia. Setiap tenaga kerja, maknanya setiap pekerja lah, harus ditempatkan ke posisi kerja mengikut kebolehan dan kemahiran masing-masing. Dan tahap kemahiran individu, okey, kemahiran individu boleh ditingkatkan melalui latihan dan juga program pembangunan diri. Serta pekerja boleh dimotivasikan melalui ganjaran seperti secara keuangan atau bukan keuangan, contohnya anugerah kecemerlangan. Jadi ini tenaga manusia. Okey, memang paling penting kalau nak mencapai kecekapan, kamu kena tahu bagaimana untuk letakkan pekerja itu di tempatnya. Contohnya kan, kalau kita macam kat sini ada lebih kurang kita ada 8 orang. Okey, kita ada Afiq, kita ada Aisyah, Auni Kristina, Ina Sofia, Samuel, Savita dan juga Shinir. So katakan cikgu sebagai usahawan. So sebagai usahawan, cikgu kena tahu Afiq ni nak letak kat mana, Aisyah kat mana, Auni Kristina kat mana, Ina Sofia kat mana. Okey. Jadi cikgu tahu, okey, secara umumnya okey, kalau yang perempuan biasanya kita akan bagi kepada bahagian front desk, iaitu bahagian hadapan yang bertemu klien. Itu memang kebiasaannya kita letakkan orang perempuan. Kenapa? Kerana orang perempuan kebiasaannya akan dia tahu bagaimana untuk handle customer yang datang. Dan biasanya orang yang datang ke dalam firma kita biasanya adalah pegawai-pegawai ataupun CEO yang berjawatan besar yang biasanya lelaki. So kalau perempuan di front desk, bermakna perempuan akan tahu bagaimana untuk handle berbual dengan lelaki dan lelaki akan tertarik untuk datang. Itu normal. Tarikan tu normal. So kita kena faham kat situ. Jadi kemahiran pemahaman ini yang penting. Pemahaman ini yang penting. Dan menyebut tentang kebolehan dan kemahiran masing-masing. Ini juga lelaki habislah. Ya. Kalau front desk lelaki, habislah. Orang datang-datang, oh lelaki. Dia macam alamak. Dia begitulah kan. Tapi sebenarnya dia merujuk kepada apa tahu? Kalau setakat apa tahu? Kalau setakat tengok kepada kebanyakan orang akan tengok kemahiran seseorang pekerja itu daripada dia punya cert, daripada dia punya sertifikat, dia punya sijil kan. Sijil. Tetapi masih banyak berlaku kesilapan. Kerana apa? Kerana mereka tak mengenali benar-benar pekerja mereka. Jadi sebab itu bagaimana cara untuk mengenali benar-benar keupayaan pekerja kamu, iaitu sekarang ni dah ada apa tahu? Dah ada kita kata sebagai satu ilmu yang dipanggil ilmu HD ataupun human design. Yang mana dengan human design itu kita tahu bahawa pekerja ini patut letak di mana, kan. Dan ilmu ni tak ada. Tapi di US dah pakai, di Indonesia dah pakai, di Europe pun beberapa negara telah menggunakan ilmu human design ini untuk supaya meletakkan orang tepat pada tempatnya. Contoh macam nak letakkan Irina Sofia kat mana, Savita kat mana, tu memang ada. Dan even cikgu sendiri pun dah belajar. Even cikgu sendiri pun dah belajar dan cikgu ada ilmunya di mana cikgu dah belajar
bagaimana untuk meletakkan orang tertentu dan mengenali sifat orang itu sesuai di mana. Okey. Dengan syarat, dengan syarat iaitu berikan maklumat diri lah kan. Berikan maklumat diri, cikgu akan boleh bagi tahu. Okey. Dan ini bukan semata-mata untuk pekerja je. Gaya pembelajaran pun boleh. Macam siapa pernah yang cikgu buat Rafizuddin pernah, Shimir pernah juga kan. Cikgu pernah buat untuk Shimir kan. Tentang bagaimana sebenarnya cara pembelajaran kamu yang sepatutnya. Menurut human design. Kan betul Shimir? Cikgu kata next time. Okey. Baik. Sekejap. Kita ada masa lebih kurang setengah jam ni. Okey. Baik. Auni pun pernah juga kan Auni? Cikgu pernah bagi kan kamu punya design, human design kamu. Auni. Pernah tak? Tak pernah Okey. Baik. Kita ada sekejap cikgu tengok dulu. Cikgu tengah consider ni sebenarnya ni. Sekejap cikgu tengok. Okay, kita ada externality dan cross-social dan juga finance social. Okey. Baik. Kenapa tiba-tiba ni? Okey, baik. Baik, nak tak untuk cikgu buatkan korang punya design untuk mengetahui untuk mengetahui kat mana pekerjaan yang kamu sesuai dan cara pembelajaran yang sesuai untuk kamu supaya kamu dapat kecekapan yang tinggi dalam hidup kamu. Nak tak? Okey, Dina Sofia nak. Afiq kata nak. Okey. Okey, so ilmu ni cikgu kena pause dululah.